Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani. Malam ini kita akan membuat analisa berkaitan dengan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jerman selama 5 hari bermula semalam. Dan penting untuk lihat kerana hubungan diplomatik antara Putrajaya dan juga Berlin ini sudah pun dimeterai sejak kita merdeka 1957 yang lalu. Dan antara lawatan yang terkini pernah kita lihat adalah Presiden Germany ataupun Jerman datang ke Kuala Lumpur pada 2 bulan lalu, dan ini merupakan lawatan balas yang diberikan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman untuk meningkatkan hubungan dua hala, sama ada perdagangan ataupun hubungan antara Malaysia dan juga Jerman, antara rakyat dengan rakyat. Jadi untuk melihat perkara ini, Saudara Yusmadi Yusof, Ahli Majlis Perundingan mengenai Dasar Luar Negeri CCFP, bersama saya dengan membicarakan isu hubungan Malaysia dengan Jerman pada malam ini. Assalamualaikum Yusmadi, apa khabar? Selamat berpuasa. Ya, selamat puasa Ji. Assalamualaikum. Terima kasih Ji. Yus, apa signifikan yang boleh kita baca daripada lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jerman untuk kesekian kalinya ini? Kerana kita tahu juga ia berlaku pada hari pertama Ramadan. Dan kita sedia maklum juga Jerman merupakan rakan dagang utama bagi kita di Eropah sejak sekian lama, dan juga kita tahu juga Jerman ada hubungan simbiosis yang rapat sekian lama antara Malaysia dan juga Jerman. Okey Ji, pertama sekali melihat latar belakang sejarah hubungan di antara dua negara ini, agak tidak keterlaluan kalau boleh saya katakan ini adalah satu negara sahabat di rantau Eropah. Ya. Bila kita melihat dari segi hubungannya itu hubungan ekonomi, dan tidak keterlaluan juga kalau saya katakan hubungan politik ya, terutama sekali untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri ya, ketika mana beliau melalui fasa-fasa yang mencabar. Dan saya lihat hubungan kali ini untuk Perdana Menteri menghabiskan masa selama 5 hari. Ya, lama tu. Ya, ini bagi saya menunjukkan bahawa keutamaan itu diserlahkan, dan juga saya melihat dari segi sambutan, penerimaan memang menunjukkan bahawa pengiktirafan hubungan itu memang telah dizahirkan yang saya nampak. Ya. Tetapi secara peribadi, dan Saudara Yusmadi rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pastinya ada hubungan peribadi antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Jerman, dan apatah lagi kita tahu juga hubungan ini bukanlah baharu, tetapi sejak beliau dalam kerajaan sebelum ini, dan juga ketika beliau menghadapi sangat-sangat sukar seperti mana Yusmadi katakan, beliau mendapat rawatan terus di Jerman akibat daripada sakit tulang belakang yang dialami. Jadi adakah ini juga manifestasi bagaimana akrabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Jerman? Okey, itu satu perkara yang kita maklum, tetapi saya ingin tambah sedikit. Kita melihat sebagai sebuah negara besar seperti Jerman ya, mereka mempunyai banyak pilihan untuk memberi tumpuan kepada negara tertentu. Tetapi yang saya lihat apa yang mereka lakukan, terutama untuk sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri ya, ketika mana beliau dianggap sebagai enemy of the state ketika itu ya. Saya lihat sendiri mengenai macam mana kerajaan Jerman secara konsisten menghantar wakil mereka di mahkamah dari mula kes sehinggalah tamat kes selama hampir berpuluh tahun. Satu. Yang kedua juga ingin juga saya kongsi di sini, di Jerman, amalan-amalan demokrasi mereka itu melalui badan-badan pembangunan, development agency maupun yayasan tertentu, hubungan tersebut dizahirkan ya melalui bantuan-bantuan training-training, dan saya sendiri banyak mendapat latihan tersebut, baik secara politik, baik secara ilmiah. Dan di peringkat peribadi pula, ramai maklum ketika mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan pertama kali tahun 2004, Jerman lah merupakan pilihan negara untuk beliau melalui perubatan, dan di situ kita jangan memandang enteng, kerana ketika itu Datuk Seri Anwar perlu melihat pilihan-pilihan negara-negara yang lain juga. Soalan dia kenapa Jerman, dan memang terbukti dari segi aspek perubatannya, dari aspek bantuan kemanusiaannya dan persahabatannya itu. Dan juga kita juga perlu merakamkan ribuan terima kasih kepada Allahyarham Presiden B.J. Habibie yang itu banyak membantu menjadi jambatan terhadap hubungan Datuk Seri Anwar Ibrahim peribadi dan juga negara Jerman ketika itu.
Dan saya melihat saya sendiri juga ketika mana berada sebagai ahli parlimen di Pulau Pinang, memang secara pelaburan, secara hubungan ekonomi dan sebagainya, Jerman saya melihat secara berterusan memang tidak putus-putus. Malah pasca COVID, saya telah melihat baru ini Haji, memang company seperti B. Brown dan sebagainya memang membuat pelaburan yang sangat besar. Malah syarikat-syarikat lain menguncuk tetapi mereka menambah pelaburan. So di sini saya melihat boleh saya simpulkan bahawa kepercayaan mereka kepada Malaysia ini bukan sahaja bersifat politik, bukan sahaja bersifat ekonomi, malah ada bonus baru di peringkat peribadi juga terhadap sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Ya, dikala dunia melihat isu perang Israel-Palestin antara isu ancaman global pada ketika ini, dan kita sedia maklum Jerman merupakan sekutu yang mendokong kewujudan Israel dan memberikan kenyataan-kenyataan dalam perang yang terkini pun mereka mengatakan Israel berhak untuk mempertahankan diri daripada segala serangan Hamas itu. Jadi tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kunjungan ketika perang belum tamat. Perdamaian belum dimeterai, gencatan senjata masih tidak diendahkan oleh Israel. Jadi apa yang boleh kita baca daripada tindakan lawatan rasmi ini? Okey, bagi saya ada beberapa perkara yang boleh kita tafsirkan ya. Antara yang pertama sekali ialah Malaysia sebagai sebuah negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin. Kita menunjukkan bahawa konsistensi kita, sikap konsisten kita terhadap isu kemanusiaan, terhadap isu Datuk Seri Anwar Ibrahim ketengahkan, isu apartheid, isu keganasan dan sebagainya, itu Malaysia konsisten. Malah agak memeranyatkan saya kerana ketika mana press conference tadi saya lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah menjadi tumpuan pihak wartawan di mana seolah-olah pengaruh beliau untuk isu Israel Palestin ini diiktiraf. Dan bagi saya sebagai salah seorang di dalam Majlis Penasihat Dasar Luar, memang kita melihat potensi Malaysia sebagai middle power. Dan di sini kita mempunyai seorang pemimpin yang diiktiraf diiktiraf oleh media, diiktiraf oleh negara besar. Dan malah yang ingin saya ketengahkan di sini, inilah perkara strategik yang ada dalam kerajaan Madani sekarang. Dan di sini saya melihat lebih pada itu keyakinan, confident Malaysia terselah. Dan bayangkan kalau pemimpin yang lain berdepan dengan soalan-soalan sebegitu mewakili Malaysia di peringkat dunia global, dan ketika mana tadi beliau Malaysia walaupun sebuah negara kecil berdiri bersebelahan salah satu kuasa ekonomi dan kuasa militeri besar dunia, saya tak nampak langsung dari segi kekurangannya itu. Jadi saya melihat di sini kita mendapat pengiktirafan dunia, baik pihak media maupun negara besar dunia mengenai peranan yang boleh Malaysia lakukan terutama melalui kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam persidangan media dengan Chancellor Jerman juga, nampaknya kedua-dua pemimpin membuat gesaan supaya gencatan senjata tetap dilaksanakan segera dan juga perlu kembali ke meja rundingan terutamanya isu Israel Palestin ini untuk mengiktiraf kewujudan negara Palestin yang merdeka. Jadi walaupun serangan wartawan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan Hamas, berkaitan dengan kenyataan pendirian Malaysia, berkaitan dengan isu Israel Palestin, tetapi nampaknya ia tidak mengaburi konsensus kedua-dua pemimpin, apatah lagi kita sebagai negara kecil tetapi Jerman sebagai kuasa besar bersetuju bahawa gencatan senjata Israel Palestin perlu dilakukan dengan segera dan juga untuk mengiktiraf kewujudan negara Palestin yang merdeka. Pandangan Yusmadi. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bahawa conviction ataupun komitmen Malaysia terhadap isu ini bukanlah satu perkara yang kita panggil kecil. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak sebenarnya banyak kuasa-kuasa besar lain yang bersikap ambivalent ataupun hipokrisi. Jadi bayangkan sikap sebegini, pengalaman saya di peringkat antarabangsa melihatkan warga dunia mau melihat seorang tokoh sebuah negara yang konsisten, yang mana bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan perkara tertentu ialah berdasarkan prinsip ataupun rule base. Sebab itu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju ataupun tidak bersetuju, beliau menekankan juga sikap beliau terhadap Ukraine. Serangan Rusia terhadap Ukraine, yang mana beliau mengatakan bahawa ya secara konsisten tidak boleh mana-mana negara berdaulat dicerobohi sebegitu. So begini, saya rasa kita menghantar satu signal yang bagus bahawa Malaysia di bawah kepimpinan Kerajaan Madani ini ialah sebuah negara yang mengamalkan predictability of law, satu ketentuan di dalam sistem terutama tata kelola dunia maupun tata kelola di dalam negara. So ini sebenarnya yang saya lihat
sedikit sebanyak akan membantu membina keyakinan dunia dari segi ekonomi maupun dari segi politik bahawa Malaysia punya peranan, dan agak tidak keterlaluan juga untuk saya katakan bahawa Malaysia ke depan ini juga akan saya kaitkan sikit akan memimpin ASEAN. Dan di sini bayangkan kalau di ASEAN kita ada negara tetangga seperti Indonesia, di Eropah kita bina hubungan yang sebaik ini dengan Jerman, dan kita tahu di Timur Tengah juga hubungan Datuk Seri Najib Razak juga baik. Dan bayangkan kalau ini dapat direncanakan dengan teratur dengan lancar, saya percaya ke depan dia amat menguntungkan Malaysia secara keseluruhan dan dunia secara amnya. Sebelum melakukan pertemuan rasmi dengan Presiden Jerman dan juga Chancellor Jerman, lawatan bermula dengan ke kilang Siemens Energy, dan ini kita tahu juga ini merupakan tujuan ekonomi Kerajaan Madani, iaitu peralihan kuasa diperbarui menjadi tumpuan untuk kita kembali menjadi sebuah gergasi ekonomi dunia dan juga rantau. Adakah ini juga memberi satu signal ataupun isyarat bahawa Malaysia tidak kesorangan? Malaysia perlu mendapatkan rakan-rakan utama yang besar seperti Siemens datang ke negara kita melabur. Kalau tadi Yusmadi katakan B. Brown, Infineon memang menjadi rakan dagang utama dan menambah pelaburan sejak pasca COVID ini. Tetapi nampaknya dengan lawatan rasmi ini ada lagi syarikat-syarikat yang akan dilawati dalam hari-hari mendatang ini, menunjukkan apa yang boleh kita baca daripada aspek perdagangan global dan juga bagaimana pelaburan baru akan ditarik ataupun dibawa masuk lebih lagi di Malaysia pada masa-masa akan datang. Yusmadi. Okey, saya percaya dengan gesture yang sebegitu dari sebuah negara tuan rumah yang membuka ruang seluas-luas itu, terutama dari aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek pendidikan, dan malah sekecil-kecil juga dikaitkan perkara kebudayaan, iaitu Goethe Institute dan sebagainya. Ya, Goethe. Ya, so di situ saya melihat bahawa Jerman bersedia untuk mengadakan satu hubungan yang kita panggil komprehensif, bukan saja politik, bukan saja ekonomi, bukan saja kebudayaan, malah perkara-perkara lain yang saya rasa yang amat mendesak hari ini, TVET, teknologi dan sebagainya. Memang saya tahu perkara ini memang selama ini seingat saya berjalan sangat baik, dan saya percaya di zaman kepimpinan Datuk Seri Najib Ibrahim ini dia akan menjadi bertambah baik disebabkan kebetulan peranan beliau juga dari segi aspek global politics juga diperlukan oleh pihak Jerman untuk mungkin di ruang ASEAN, Asia Tenggara, mungkin di Timur Tengah dan sebagainya. Dan menariknya di sini Datuk Najib Ibrahim, dia secara konsisten dan dia tidak apologetik. Dia kata betul, saya ada hubungan dengan Hamas, tetapi hubungan itu boleh digunakan untuk dimanfaatkan oleh Jerman yang memang ada hubungan dengan pihak Israel. Bayangkan secara terbuka perkara tersebut didiskusikan di ruang yang terbuka, dan saya rasa ini satu perkara menggambarkan Malaysia berada dalam satu tahap confident atau keyakinan yang berbeza. Dan saya percaya kalau sesuatu yang dapat dicapai, dan saya insya-Allah saya rasa pengalaman Datuk Seri Najib Ibrahim, hubungan Malaysia dengan Jerman ini akan membantu rantau, akan membantu Malaysia secara ekonomi dan juga global politik, kerana peranan Jerman di dalam National Security Council dan sebagainya sangat penting, terutama dalam global politik. Menarik. Bagi Yusmadi untuk merancakkan lagi selain daripada hubungan dagang itu, hubungan sosial budaya, ekonomi dan juga pendidikan termasuk TVET dan juga antara rakyat dengan rakyat itu perlu juga diangkat. Kerana kita tahu kita sebagai peminat bola sepak sentiasa didedahkan dengan Bundesliga, Jadi tak ada masalah. Bayern Munich, Leverkusen ataupun beberapa kelab utama itu memang menjadi tumpuan kita. Tetapi mungkin dengan lawatan rasmi ini, Jerman dan Malaysia akan membuka lembaran baru dalam hal sosial budaya, pendidikan dan juga rakyat dengan rakyat. Adakah begitu? Sebenarnya, sebab itu saya menarik bila Haji bertanya soalan ini, kerana kita kurang mengangkat topik ini. Sebenarnya kita lihat memang banyak di pihak United Kingdom, Amerika dan sebagainya. Sebenarnya apa yang berlaku di pihak lapangan, saya boleh sebut beberapa agensi, development agency Jerman memang sangat aktif
dari segi baiknya ialah mereka banyak mengadakan capacity building, training dan sebagainya, dan malah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenengahkan jumlah sekitar kurang lebih 1,000 pelajar yang hari ini belajar di sana, saya mentafsirkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi gambaran beliau mahukan hubungan itu ditambah lebih. Dan malah di dalam ucapan dalam banyak-banyak perkara beliau meng-highlight mengenai Goethe Institute. So di sini saya melihat pengiktirafan Malaysia dan kesanggupan pihak Jerman juga melihat Malaysia ini bukanlah sebuah negara yang hanya akan berbicara mengenai isu-isu teknologi, isu ekonomi semata-mata. Dan saya rasa kita pun tahu dari segi aspek ilmunya pula di sana memang kita tahu Nobel Prize-nya dari segi universiti yang hebat-hebat di sana, dan pengalaman saya di Jerman juga menunjukkan bahawa hatta community college adalah sebuah universiti yang sangat berkualiti. Dan Haji cakap mengenai Bayern Munich dan sebagainya. Haji tahu sama ni dengan Scorpion. Scorpion itu menyanyi lagu bahasa Inggeris tapi ialah dari Jerman. Bayangkan kita, itu satu band dari Jerman yang memang dekat. Dan satu ketika lagu La Ober, Haji, lagu La Ober, lagu Batak telah berada di carta tertinggi di Jerman yang dinyanyikan oleh Qasim Samad. Bayangkan hubungan kita sebenarnya sejauh itu. Lagu La Ober, lagu Qasim Samad di carta yang antara tertinggi di Jerman satu ketika. So jadi saya rasa perkara ini bukan satu perkara asing dan mungkin dapat diimarahkan lagi dengan hubungan yang baik di antara negara Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mungkin saya rasa impaknya akan dinikmati oleh Malaysia, insyaAllah. Ya, tetapi kalau kita ke Jerman, saya pernah 2 kali ke Jerman, kita akan mudah berjumpa dengan rakan-rakan kita dari Indonesia. Kita tahu sejarah mereka panjang juga. Dan juga tadi Yusmadi mengangkat kontribusi ataupun sumbangan Allahyarham B.J. Habibie begitu dekat dengan Indonesia dan juga kejuruteraan penerbangan, dan begitu ramai teknokrat, para profesional Indonesia yang dihantar untuk belajar di Jerman. Tetapi adakah ini masanya yang terbaik? Kerana kita tahu juga TVET, pendidikan dan college community, mereka mempunyai fungsi yang hebat bertaraf dunia. Dan kita tahu juga kita ada hubungan yang baik dengan Mercedes, Petronas dengan engineeringnya. Kita melabur banyak dalam kejuruteraan automobil dan sebagainya. Adakah ini ruang yang perlu diterokai oleh syarikat-syarikat dari Malaysia dan juga dari kementerian-kementerian di Malaysia supaya kita tidak melihat saja ataupun menjadi follower dengan hubungan baik ini? Okey Haji, saya mau masuk ke ruang yang agak fundamental sikit. Saya mengatakan bahawa di sini bahawa kita memang mengamalkan undang-undang common law dan sebagainya, tetapi kita adalah sebuah negara federalisme yang mana sekarang kita melihat bagaimana sebuah negeri-negeri Sabah dan Sarawak perlu diadili dengan lebih hemat, dengan lebih betul seperundangannya. Jerman ialah sebuah negara federalisme. Sebenarnya saya sebagai pengamal undang-undang, saya melihat bagaimana isu otonomi, isu wilayah dan sebagainya, isu demokrasi dan sebagainya, banyak perkara yang saya boleh belajar. Jadi saya ingin mencadangkan kepada pendengar dan sebagainya, jangan melihat Jerman itu terkenal isu-isu teknologinya. Sebenarnya mereka juga hebat, isu falsafah, isu keperlembagaan dan sebagainya. Dan kadang-kadang agak dekat dengan kita dan kita boleh belajar dari mereka. Itu satu. Yang kedua, saya juga ingin mencadangkan agar bahawa sebenarnya tidak keterlaluan kalau agenda madani itu, wawasan madani mengenai sustainability-nya, kelestariannya, kemampanannya, rahmahnya. Kita pun tahu bagaimana Jerman dengan agenda kelestariannya itu, kemampanan itu hebat. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana Jerman dari segi isu, katakan pilar yang kedua, care and compassion, bagaimana mereka menguruskan refugee. Dan kita pun tahu sebab itu Haji kenal ramai pemain-pemain bola yang merupakan sebenarnya asalnya anak-anak daripada orang refugee. Dan yang ketiga, kita melihat dari sisi inovasinya memang hebat Jerman ini. So saya melihat agak baik sekiranya kerajaan Malaysia melihat bagaimana penterjemahan madani itu sendiri dapat dilakukan dalam apabila berlakunya kerjasama atau kolaborasi yang strategik di antara Malaysia dan juga Jerman itu. Menarik. Terima kasih saudara Yusmadi Yusof, ahli Majlis Perundingan mengenai Dasar Luar Negeri CCFP. Kita berbicara mengenai lawatan rasmi Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman yang sedang berlangsung pada ketika ini. Begitu ketat sekali jadual beliau, banyak agensi akan dilawati dan juga pertemuan-pertemuan secara intelek dan juga secara peribadi akan dilangsungkan. Jadi semuanya kita akan membuat analisis berkaitan dengan
lawatan rasmi ini. Jadi terima kasih Yusmadi atas masa yang dikongsikan. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.